Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid, hari ni kita akan belajar tajuk yang baru. Okey, yang pertama, kamu tengok dulu gambar kat depan ni. Ustazah ada tampal gambar kat depan ni. Gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Ustazah nak kamu setiap seorang beri 2 pandangan kamu tentang gambar yang Ustazah tampal dekat depan ni. Okey, Ustazah bagi 1 minit. Okey, semua dah ke? Okey, kita tengok. Yang pertama, gambar tentang gadget. Gambar tentang telefon. Yang kedua, gambar orang tengah bercakap dalam telefon. Yang ketiga, iaitu semua nampak kan palsu. Berita palsu atau maklumat palsu. Okey, apa yang boleh kita kaitkan dengan ketiga-tiga gambar ini? Okey, yang pertama, apa yang kamu boleh lihat tentang adab berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, iaitu adab memberi maklumat dan menerima maklumat. Yang ketiga, iaitu adab apa? Dalam menyampaikan sesuatu perkara. Jadi ketiga-tiga ini berkait rapat dengan adab berkomunikasi yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, semua buka muka surat 203. Okey, pelajaran ke-26. Maksud komunikasi. Okey, apa maksud komunikasi ni dari segi bahasa? Iaitu perhubungan. Okey, dari segi istilah pula ialah perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti email, surat, radio, telefon, TV. Itu merupakan perantaraan secara tidak langsung. Kalau secara langsung ialah kita bercakap secara berhadapan. Okey, kat sini kita boleh senaraikan adab berkomunikasi yang pertama tadi Ustazah kata apa? Iaitu secara dalam telefon bimbit yang kita setiap orang ada tu. Okey, yang kedua, menggunakan laptop untuk membuat kerja. Yang ketiga, apa? Selain itu, alat komunikasinya, aplikasi yang ada pada waktu sekarang ni, apa? Untuk ber-WhatsApp. Contohnya Telegram dan sebagainya. Pada waktu sekarang ni macam-macam aplikasi yang kita boleh gunakan untuk berhubung dengan orang lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada prinsip komunikasi dalam Islam. Dalam Islam ni telah gariskan beberapa prinsip yang boleh kita amalkan untuk berkomunikasi. Okey, yang pertama, kita tengok dekat dalam buku teks tu, kaulan sadidan. Apa maksud kaulan sadidan? Ialah kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Okey, yang pertama, prinsip komunikasi dalam Islam ialah kata-kata yang jujur. Okey, yang kedua, seterusnya, iaitu kaulan balighan. Apa maksud kaulan balighan? Iaitu kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Maksudnya kata-kata yang disampaikan tu secara terus, tidak secara kias. Tahu tak maksud kias? Maksudnya macam nak cakap sesuatu tapi kita macam berkias. Maksudnya macam di sebalik dia ada tersiratnya. Jadinya perlukan kata-kata yang mengenai sasaran yang tepat, yang terus je. Okey, yang ketiga, prinsip yang ketiga iaitu kaulan
lainan kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut, iaitu dengan kata-kata yang lemah lembut apabila berkomunikasi. Okey, ini antara prinsipnya. Yang keempat, iaitu seterusnya, kaulan maisuran. Apa maksudnya? Kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Okey, dan tu antaranya kata-kata yang bila kita sampaikan mudah difahami. Faham maksudnya. Okey, seterusnya. Yang kelima, seterusnya ialah kaulan makrufan, kata-kata yang baik, yang bermanfaat. Bila kita berkomunikasi atau bercakap dengan sama kawan, sesama orang lain, hendaklah berkata dengan perkataan yang baik, yang bermanfaat atau bermanfaat. Okey. Terakhir sekali, iaitu kata-kata yang mana? Kata-kata kaulan kariman, kata-kata yang mulia. Kata-kata yang mulia. Maksudnya apa? Puji-pujian, kata-kata yang positif. Okay. Ini merupakan prinsip komunikasi dalam Islam yang Islam anjurkan untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Okey, seterusnya buka muka surat sebelah. Apa adab berkomunikasi? Okey, ini kita pergi kepada adab. Tadi kita prinsip. Adab yang pertama iaitu tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan tugasan maupun perintah ibu bapa. Okey, macam mana tu? Apabila ibu bapa panggil kita nak minta kita tolong sesuatu, jadi kita abaikan sebab kita main telefon. Jadi itu tidak bagus. Sepatutnya apa? Kita terus letak handphone, cakap, ya mak, ya ibu, ya umi, nak apa? Nak suruh saya bantu apa? Itu sepatutnya. Tidak sampai melalaikan, tidak sampai mengabaikan orang lain. Tak semestinya ibu ayah kita, kawan-kawan ataupun guru. Bila ustazah cakap dekat depan, kamu mengabaikan, tidak fokus di dalam kelas. Itu maksudnya mengabaikan guru. Jadi itu tidak beradab. Okey, yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah, mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Okey, kedua, menggunakan bahasa yang sesuai. Kalau kita nak berwhatsapp, contohnya nak tanya cikgu sesuatu, tak faham soalan. Jadi apa sepatutnya kita WhatsApp? Yang pertama, bagi salam. Yang kedua, perkenalkan diri. Sekian-sekian daripada kelas sekian-sekian. Nak tanya sesuatu. Itu merupakan adab berkomunikasi dengan guru dalam apa? Dalam aplikasi, dalam WhatsApp, dalam Telegram dan sebagainya. Okey, kalau secara berhadapan pula, macam mana? Menggunakan kata-kata yang baik. Memberi nasihat, ada unsur-unsur nasihat, ada unsur-unsur positif. Itu merupakan adab berkomunikasi. Okey, yang ketiga, tengok kesesuaian masa dan tempat seperti mengelak penggunaan gadget semasa di dalam masjid, menunggang motosikal dan semasa kunjungan hari raya. Adab berkomunikasi ni tak semestinya percakapan, tetapi kesesuaian masa dan tempat. Contohnya, kesesuaian masa. Dalam masjid ni orang dah solat berjemaah. Bilal dah dah iqamat. Tapi kita duduk belakang, duduk berwhatsapp-whatsapp lagi. Jadinya apa? Tidak sesuai masa.
masa yang tidak sesuai. Terbalik, masa yang tidak sesuai apabila untuk berkomunikasi. Sepatutnya bila-bila dah bagi komat, terus bangun untuk rapatkan saf dan mulakan solat. Okey, kalau sesuai tempat pula macam mana? Contohnya dalam ni motosikal. Ketika kita tengah menunggang motosikal nak pergi ke satu tempat, boleh ke kita nak main handphone, nak tengok ni, nak bergosip, nak berwhatsapp? Tak boleh. Membahayakan keselamatan diri. Bukan diri sahaja, keselamatan orang sekeliling, orang yang bawa kenderaan. Jadinya boleh mengakibatkan apa? Mengakibatkan aksiden, pelanggaran. Okey. Seterusnya, apa lagi? Adab yang keempat, memastikan kesahihan maklumat seperti mengamalkan prinsip siasat sebelum sebar dan tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjauhi perkataan dusta dan bohong. Okey, itu merupakan adab menyebarkan maklumat. Siasat dulu sebelum sebarkan. Jangan terus percaya. Okey, contohnya macam ada kawan ni, ada seseorang ni, dia buat berita palsu. Dia tulis WhatsApp, dia cakap esok tak perlu pergi sekolah sebab sekolah tutup. Ada COVID, ada yang kena jangkitan. Jadi kawan-kawan kelas ni pun percaya sebab dia sebarkan dalam grup WhatsApp. Jadi semua esok paginya tidak datang sekolah. Jadi mengakibatkan apa? Semua pelajar tidak datang sekolah. Jadinya maklumat tersebut sebenarnya maklumat palsu. Yang dicipta, yang direka sendiri oleh pelajar dalam kelas tu sendiri. Jadi kita sepatutnya apa yang perlu kita lakukan? Sepatutnya tanya cikgu, orang-orang yang berkenaan. Betul ke sekolah esok tutup? Betul ke tak perlu datang sekolah pada esok hari? Sepatutnya macam tu tanya, jangan terus percaya. Sebab sekarang ni banyak berita palsu. Orang ramai untuk mereka-reka cerita, membuat fitnah dan sebagainya. Okey, yang kelima, apa adab komunikasi yang kelima? Tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib seperti menghindar daripada gosip, kutukan, mengadu domba dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukai. Okey, seterusnya, yang ni semua orang tahu kan, adab komunikasi ni tidak memfitnah orang lain, tidak mengaibkan orang lain. Contohnya apa? Fitnah tu maksudnya kamu tuduh dia yang dia tidak buat. Lepas tu kamu sebarkan kepada orang lain. Kamu kata dia buat padahal dia tidak buat. Jadinya itu contoh fitnah dan membuka aib. Contohnya ada kawan kamu ni, apa aib dia? Ada aib dia tersendiri. Dia bagi tahu kamu tapi kamu sebarkan kepada orang lain rahsia tersebut. Jadinya dia malu bila dapat tahu kawan-kawan lain tahu pasal aib dia. Jadi tidak bagus untuk menyebarkan aib orang. Sebab nanti dekat pada mahsyar Allah tunjuk pula aib kita. Mulut kita tak cakap, tangan kaki kita yang bercakap apa yang kita telah lakukan. Okey. Seterusnya, yang ni paling selalu ada berlaku di dalam kelas, dekat sekolah dan mana-mana pula, tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukai. Maksudnya, contohnya orang tu pendek. Jadi panggil, woi pendek. Tak boleh lah macam tu. Walaupun dia pendek, tapi kenapa kita tidak boleh panggil? Sebab dia tak suka. Perkara tersebut boleh mendatangkan pergaduhan, kemarahan. Jadi perlu dielakkan. Itu merupakan adab-adab berkomunikasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada hikmah beradab ketika komunikasi. Apa hikmahnya ketika kita beradab untuk diri sendiri secara individu? Iaitu meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara baik dan buruk. Kalau kita amalkan adab berkomunikasi ni, jadi kita jadi seorang yang matang, yang boleh fikir benda tu baik, benda tu buruk. Jadi menjadikan diri kita ni lebih baik. Yang kedua, melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain. Jadikan kita seorang individu yang berakhlak mulia, berperibadi mulia. Sebab
Dia tu cakapnya lemah lembut, sopan santun, baik je. Berwasap dengan saya pun, dengan cikgu pun lemah lembut. Hormat guru. Jadinya menjadikan seseorang tu berakhlak mulia. Okey, yang ketiga, apa hikmah individu yang ketiga? Dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur. Apabila kita ni berakhlak mulia, contohnya berkomunikasi dengan baik, secara langsungnya perkataan-perkataan kita ini dapat diterima oleh orang. Jadi orang pun boleh bertolak ansur dengan kita apabila kita memberi pandangan atau idea atau cara menyelesaikan masalah. Okey, yang ketiga, mendapat keredoan daripada Allah kerana mengamalkan adab yang mulia. Jadi Allah pun redha dengan kita kalau kita bercakap dengan perkataan yang baik-baik, berkomunikasi dengan baik-baik. Okey, seterusnya, hikmah terhadap individu dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berperibadi unggul. Kalau orang tu dia seorang yang cakapnya lemah lembut, baik, bersopan santun, jadinya dipandang tinggi oleh siapa? Oleh orang sekeliling kita lah. Tak semestinya masyarakat, sahabat, apa lagi? Ibu bapa kita cakap, kamu ni anak yang soleh, solehah sebab berperibadi mulia, berkomunikasi secara baik, berhikmah, lemah lembut, apa lagi? Semua yang baik-baik itulah. Okey, seterusnya, hikmah terhadap masyarakat. Okey, tadi kita bagi hikmah kepada individu. Sekarang kita bagi kepada hikmah terhadap masyarakat. Apa yang kita dapat apabila kita berkomunikasi? Yang pertama, hidup dalam keadaan aman dan harmoni dan sifat persefahaman yang ditunjukkan. Jadinya dalam masyarakat pun, dengan jiran-jiran pun harmoni. Tak ada gaduh-gaduh sebab kita mengeluarkan kata-kata yang baik, bersopan santun, tidak menyebabkan pergaduhan, tidak menyebabkan jiran kita marah atau orang di sekeliling kita marah. Jadi hidup secara aman. Okey, seterusnya, menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Okey, menjauhi salah faham lah. Kalau kita cakap baik-baik, ada ke berlaku salah faham? Mesti tak ada. Kalau kita berlebih-lebihan, bergurau berlebih-lebihan, bercakap dengan kata yang kasar yang menghinakan seseorang, jadi itu boleh menyebabkan salah faham. Jadinya mengelakkan daripada salah faham, berkomunikasi dengan baik. Okey, yang ketiga, dapat bertukar pandangan supaya masyarakat maju dan makmur. Okey, maksudnya setiap kali kita bagi idea, setiap kali kita bagi pandangan, masyarakat akan boleh terima, akan boleh maju sebab setiap daripada orang yang bagi pandangan tu bertolak ansur. Memberi idea yang bernas, yang positif. Okey, yang keempat, apa hikmahnya terhadap masyarakat? Menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling bertoleransi. Okey, jadi apabila kita berkomunikasi dengan baik, bercakap dengan baik, lemah lembut, apa dia punya hikmahnya? Meningkatkan kemesraan lah, semakin rapat, mengeratkan hubungan silaturahim, kan? Bersukaria bersama-sama antara kawan ke, antara keluarga dan sebagainya. Okey, kita tengok balik. Hari ni kita belajar adab berkomunikasi. Okey, adab ni penting sebab sekarang ni walaupun orang tak bercakap tapi menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, video call dan sebagainya. Jadi adab berkomunikasi ini sangat penting untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi apa yang Ustazah ajar ni kamu perlu amalkan dalam kehidupan seharian. Tak dapat banyak, sikit pun tak apa. Janji lebih apa? Maksudnya
lebih baiklah untuk menjadikan diri kita lebih baik. Okey, kita akan buat aktiviti sikit. Okey. Sekejap, Ustazah akan padam yang ni, prinsip komunikasi ni. Semua dah faham kan apa yang Ustazah terangkan? Okay, sekarang kita buat aktiviti sikit. Dan setiap orang individu perlu tulis dalam buku tulis apa yang Ustazah nak aktiviti salin dalam buku tulis. Nampak kan? Okey, ini antara jawapan-jawapannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, memanggil seseorang dengan panggilan yang disukai. Ini merupakan sikap yang perlu kamu mix ni dan matchkan mana yang sesuai dengan adab berkomunikasi. Yang kedua, menjauhi perkataan dusta dan bohong. Sikap yang ketiga, bersembang dengan rakan tanpa mengabaikan solat. Sikap yang keempat, tidak menggunakan gadget semasa menunggang motosikal atau memandu. Yang kelima, menghindari perdebatan atau gurauan yang berlebihan. Ini merupakan sikap-sikap yang sesuai dengan adab berkomunikasi. Okey, kita tengok adab berkomunikasi. Tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab. Kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Yang ketiga, kesesuaian masa dan tempat. Yang keempat, memastikan kesahihan maklumat. Yang kelima, tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib. Ini merupakan adab-adab komunikasi yang telah kita pelajari tadi. Okey, sekarang Ustazah bagi masa dekat semua orang. Setiap orang daripada kamu perlu menjawab aktiviti yang Ustazah sediakan ni. Okey, Ustazah bagi masa sekejap. Kamu boleh cuba buat. Okey. Okey, sekarang kita nak bincang jawapan kita. Okey, yang pertama, adab berkomunikasi. Apa sikap yang sesuai dengan yang tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab? Apa sikap yang sesuai dengan ni? Agak-agaknya apa?